5 fawaid ataupun 5 faedah yang boleh kita ambil dalam ayat ini. Yang pertama, ayat yang pertama tadi, ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ayat ini fihi, dalam ayat ini an-nahyu syadid, larangan keras daripada berwalakkan, memberi kasih sayang, kesetiaan kepada orang kafir yang musyrikin, dan larangan berkasih sayang dengan mereka, kerana perbuatan ini menafikan keimanan. Menafikan keimanan. Dan surah ini aslun fin nahyi an muwalatil kuffar. Asal larangan berwalak orang kafir inilah dalam surah Mumtahanah. Allah Ta'ala sebut 2 kali, ayat pertama dan ayat akhir, dicantumkan jangan berwalakkan kepada puak kafir. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwan awliya, timbul soalan. Ittikhazul aduwi waliyan, kita jadikan musuh Allah sebagai wali, sebagai teman rapat, kawan setia. Macam mana? Sebab kalau kata musuh, menafikan mahabbah. Kalau mahabbah tak ada musuh. Jadi di sini kita kena tengok permusuhan di sini. Al-adawah bin nisbati ila amrin. Maknanya musuh itu musuh Allah. Bila kata musuh Allah, kalau kita orang beriman tidak ada perasaan, kita tidak terasa orang yang menentang Islam itu musuh Allah, dan sekaligus dia musuh kamu. Kita diingat bila menentang Islam, dia tentang Islam hak nu kapur dia nu. Nah, sini dia tak ada tentang pun. Itu cerita dia hak dulu-dulu, sekarang tak ada nampak pun. Kita kena ingatlah. Kalau mereka tidak tentang, dia kena iklankan bahawa kita sekarang ni tak ada lagi dah, kita tarik balik semua yang kita buat dulu-dulu. Tak ada. Jadi kalau kita macam beberapa orang penglima zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalnya musuh Islam. Kalau kita sebut nama besar, nama Khalid contohnya, Khalid Walid. Khalid ni waktu Nabi nak masuk Mekah tahun yang ke-6 Hudaibiyah, dia penglima sekat Nabi. Tapi bila dia masuk Islam, dia isytihar pengislaman dia, kasih sayang dia kepada Allah dengan Rasul, dengan orang mukmin, tak ada lah. Maka di sini bermusuh satu, mahabbah satu. Jadi bila orang tak faham mereka ni musuh Islam, yang menyebabkan mereka memberi kasih sayang atas nama apa saja, integriti lah, atas nama tu nama ni, kita mengatakan berhati-hati para jemaah sekalian, sebab cara bermusuh tu berbeza-beza. Dalam ayat 11, ayat 14 surah At-Taghabun, Allah kata inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Isteri kamu, anak-anak kamu ada kalanya menjadi musuh bagi kamu. Isteri tidur sebantang kita musuh. Ya. Bila? Apabila mereka tak taat kepada Allah. Awak ni nak keluar rumah pakai tutup aurat. Bang, ikut saya lah, saya punya. Tengok. Ni musuh. Anak kita suruh bangun solat subuh. Abah, ini saya punya pasal abah. Ikutlah kubur masing-masing kan. Itu musuh. Maknanya semua orang yang menentang Islam, menentang arahan Allah, jadi musuh. Tapi bapak dia, suami dia sayang juga benda tu. Maka kita kena faham mana musuh Islam, musuh Allah. Ada kalanya dia tu baik dengan kita, tapi oleh kerana dia musuh dengan Allah, maka kita tidak boleh berkasih sayang dengan dia. Kalau dia jiran tangga kita, tak payahlah kita hidup hantar sampah-sampah depan tangga dia. Tidak, itu bukan cara. Al-wala'u maknanya kasih sayang dari sudut kecintaan hati tu, jangan lebih. Ni hari ni lebih-lebih kita bimbang. Benci kepada orang Islam tu lebih pada tengok orang Kelantan kata lebih pada tengok ulat tai.
Tengok kafir ni titik air liu sokong kuat-kuat. Jangan, hati-hati tuan-tuan. Ini masalah al-wala dalam kecintaan kita. Kita boleh berkawan tapi tidak boleh berkasih sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Tuhan sebut dua? Aduwi wa aduwakum. Musuh Allah dan musuh kamu. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita rasa, kita terasa. Kalau kata musuh Allah saja, kita tak rasa. Dia tu musuh Allah. Kita kena tahu, bila kita orang beriman, kita kena duduk belah ni, belah kanan. Semua musuh Allah, semua musuh Nabi adalah musuh kita. Begitu keadaan. Sebab itu tanda, salah satu daripada tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, anda dah keluar risalah. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi, ni. Bukti tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan bergendang, bukan dengan duk melompat dalam masjid. Yang ke-9, tuan-tuan yang ada risalah ni. Yang belum ada risalah boleh minta dengan admin. Mencintai orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Kita hak Nabi benci, kita kena benci. Orang yang Nabi sayang, kita kena sayang. Siapa dia Nabi sayang? Keluarga dia sayang, isteri-isteri baginda sayang, para sahabat dia sayang. Tiba-tiba mari puak-puak Syiah ni benci sahabat Nabi, kita pergi sayang dengan Syiah lah. Mari puak-puak kafir yang menentang Islam benci pada Islam, kita pergi berkasih sayang dengan dia, kita kata lah. Ini tanda. Maknanya kenapa Allah Ta'ala guna aduwi, musuh aku, wa aduwakum, musuh kamu. Allah nak suruh kita sedar. Dia panggil ayat ini sentap hati perasaan kita. Semua golongan yang menentang Allah, semua golongan yang menentang Islam, semua golongan yang anti kepada Quran dengan sunnah, maka itu musuh Allah, kamu jadikan dia sebagai musuh. Hati-hati para pelajar. Dia panggil amrun lazimun min hadat talazum. Maknanya kalau dia musuh Allah, sekaligus mesti musuh kita. Jangan kita dia balas dengan Tuhan ya. Dengan kami okey. Macam mana awak ayat ni pelik. Dia balas dengan Tuhan ya, dia tak suka dengan Islam ya. Kita yang kami ni member-member ni okey je. Boleh makan sekali, boleh gelak sekali, boleh tidur sebantal kata orang. Tapi bagi orang beriman, dia kena ada sensitivity, ada perasaan halus. Setiap orang yang menyebut anti-Islam, kita mesti bangkit menentang, kerana mereka adalah orang yang menentang Allah, Rasul, sekaligus menentang kita. Walaupun mereka boleh minum teh sekali dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah musuh kita. Kena sedar. Ini masalah kan kita tak sedar musuh. Tak sedar musuh. Orang panggil musuh dalam selimut yang kita tak sedar. Inilah yang cukup berbahaya. Yang keempat, ayat 2, in yasqafukum yakunu lakum a'daan. Tengok ayat yang kedua ni cukup berbahaya. Allah kata sekiranya mereka dapat menguasai kamu, mendapat kemenangan, mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu, dan mereka akan membebaskan tangan mereka, lidah mereka untuk pukul kita, untuk cela kita, untuk cerca kita, dan macam-macam lagi. Jadi dalam ayat ini kata bayan anna khullata ghairil muttaqin al-mu'minin la mu'awwala 'alaiha. Jadi orang yang bukan Islam jangan diberkasih sayang dengan mereka kerana cukup berbahaya. Tapi ayat ini kita baca dengan betul lah. Setengah orang ni buat tubik resolusi sana sini, Islam bukan ekstrim. Naam, Islam tidak mengajar kepada kita ekstrim, tak ada. Teroris bukan ajaran Islam. Sekarang ni duk tempek. Bila kita ajak orang kembali kepada kita, pada Allah, kepada Rasul, dia kata ni puak-puak ekstremis, puak-puak nak memecah belahkan masyarakat. Kita kata lah, berpegang kepada Quran dengan sunnah adalah sumber kekuatan kita dan sumber kesatuan umat, bukan sumber perpecahan. Yang duk pecahnya, yang dia mengampu pemimpin, yang dia duduk menafsirkan apa yang orang tak kata, itu yang menimbulkan perpecahan. Maka kita berhati-hati dengan gerakan-gerakan ini, kerana mereka yang menimbulkan perpecahan, bukan menimbulkan kedamaian. Jadi orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah ini tidak, bukan gaya kita. Habis ayat ni keras. Ayat ini keras sebab masalah al-wala kepada orang kafir ini satu larangan yang Allah Ta'ala peringatkan. Ini Quran yang cakap. Jadi kita secara wasatinya,
dalam huraian kita kena peringatkan bahawa bukan semua kafir itu musuh. Dia perbezaan akidah bukan makna dia itu musuh, tetapi kafir yang menentang Islam, yang anti kepada Islam, yang memang ada agenda yang tersendiri, itu yang jadi musuh. Kafir duduk jerai sebelah rumah kita, boleh je tukar buah limau. Waktu musim buah limau, di hantar limau kita boleh makan. Di hantar kuih kita boleh makan, tapi kalau di hantar benda tak sembelih jangan makan. Walaupun toleransi, tapi jangan gadai prinsip keislaman kita, tidak. Baiklah. Yang terakhir, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Tuhan kata tak ada faedah anak-beranak kamu kalau mereka tak beriman, muduk walak kau buat kafir, tak ada faedah keluarga, sebab pada hari kiamat kita akan terpisah. Jadi ulama tadabbur kata fihi bayanun wadihun. Ayat ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya anna rawabitad din ikatan agama itulah yang paling mantap daripada ikatan keturunan. Agama tak akan putus dunia sampai ke akhirat. Nasab mungkin kita baik atas dunia, tapi terputus di akhirat kalau tidak sama-sama beriman. Maka ayat ini memberi peringatan kepada kita, jangan sebab anak, jangan sebab isteri, jangan sebab siapa-siapa kita sanggup menentang Islam semata-mata kerana sayang kepada keluarga, kita pedulikan, kita abaikan undang-undang syariat, undang-undang Allah Azza wa Jalla, jangan. Jadi harta dunia, anak pinak yang kita ada itu bersifat sementara. Mereka ini bermanfaat sekiranya sama-sama beriman. Mereka tidak memberi manfaat kalaulah mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadi pada hari kiamat akan terpisah, kerana pada ulama mengatakan yafsilu, terpisah. Ulama tadi berkata annal khilaf alladhi yaqa'u baina ahli al-haq wa ahli al-batil la yantahi bid dunya. Khilaf kita dengan puak kafir ni bukan berhenti setakat dunia, tapi terpisah di akhirat. Maknanya panjanglah perbalahan kita, panjanglah kira bicara kita dari dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau setakat kasih sayang keluarga je, atas dunia je, akhirat tidak ada. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, ayat 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.